Kan? So buka buku awak, buka surat 24 pasal 2. Kita belum masuk lagi apa-apa tentang sifat Allah. Kita baru bermukadimah kemarin tentang ilmu tauhid, nama dia, maudhu dia dan sebagainya. Bersama lagi dalam perancangan buku. Pasal kedua, kepentingan ilmu tauhid dalam Islam. Pertama, kita kena balik kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita balik kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus menjadi rasul selama lebih kurang 23 tahun. Okey. Bila Nabi diutus menjadi rasul, umur 40 tahun. Okay. So Al-Quran tu turun sikit, hampir masuk dekat hampir 23 tahun. Habislah Al-Quran dan habislah masa Nabi di atas muka bumi. Okay, Nabi wafat umur 63. So 23 tahun Nabi jadi rasul. Tapi Nabi hidup daripada lahir di Mekah. Sampai umur Nabi 40 baru Nabi diangkat jadi rasul. Nabi berada terus di Mekah sampai umur Nabi 53 tahun. Maknanya 13 tahun dakwah Islam di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Okay. Jadi kita nak tengok period masa Nabi berdakwah 23 tahun. Okay. Selama Nabi berada di Mekah, Nabi dah kenal orang Mekah semua. Okay. Dah hidup dengan mereka. Dari 40 tahun sampai 53 tahun, 13 tahun. Apa yang Nabi dakwahkan? Nabi daripada mula dakwah umur 40 tahun sampai masuk tahun ke-11. Hampir 11 tahun. Okay. Nabi tidak dakwah mereka suruh solat. Tak suruh solat. Sebab perintah solat tak ada. Tidak ada perintah solat 5 waktu. Okay. Nabi bersolat pagi dan malam saja. Waktu siang, waktu malam. Itu saja. Menurut bagaimana solatnya Nabi Ibrahim. Okay. Kaabah depan mata. Nabi tidak diperintahkan mengerjakan satu pun umrah dan haji. Tak ada. Walaupun Kaabah depan mata. Nabi tidak diperintahkan untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Ramadan datang tiap-tiap tahun, tapi tak ada kewajipan perintah. Okay. Semuanya bermula selepas wafatnya Khadijah. Okay. Khadijah wafat pada tahun ke-10. Selepas tu 13 tahun di Mekah. Okay, Nabi jadi rasul 13 tahun di Mekah. Dipanggil tahun kerasulan. Bila Nabi pergi ke Madinah, okay, itu dipanggil tahun hijrah. So sekarang kita tahun hijrah 1435 kan? Okay, kita tolak 10 saja. Bermakna kita punya antara kita dengan wafatnya Rasulullah dah 1425. Faham tak? Saat Nabi berada di Madinah 10 tahun baru Nabi meninggal. Okay? So kalau kita tengok, kita minus 10 saja. Itu masa Nabi wafat. Okay? Jadi kita lihat Nabi bila wafatnya Khadijah, barulah macam-macam perintah datang. Okay? Nabi dah tak ada supporter kuat. Yang support Nabi kuat ialah Khadijah. Dia berpengaruh. Dan pengaruh dia itu tak banyak sikit membawa kebaikan juga. Yakni orang segan nak apa-apakan Nabi sebab Khadijah. Juga Abu Talib, bapa saudara Nabi, dia tak Islam tapi dia juga ketua. Dia ada pengaruh. So orang-orang nak aniayakan Nabi pun terberhenti. Tapi sebaik-baik kedua-dua ni meninggal, orang kafir Quraisy masa tahun 11 tu mulai menganiaya Rasulullah. Pukul Rasulullah, berkena Abu Lahab nampakkan batu, mereka taruh najis di atas belakang Rasulullah. Macam-macam mereka buat. Itu pada Rasulullah. Apalagi pada orang-orang Islam yang lain. Lepas itu baru Nabi mulai Nabi dah tak rapat lagi tarik orang kat Mekah masuk Islam. Orang baru pun susah nak masuk Islam. Tapi Nabi pergi kepada bila setahun sekali bila musim haji,
Orang akan datang buat ibadah haji tapi dengan khurafat-khurafat mereka. Dan Nabi toleh kepada orang-orang yang pergi ke Mina. Nabi masuk saja ke salah satu khemah kat sana, dan kebetulan khemah orang Madinah. Dan orang Madinah mudah terima Islam, orang Mekah susah terima Islam. Ada sebab. Orang Mekah, dia tak penting ini agama. Orang Mekah tak penting agama, yang penting duit, perniagaan. Dia mereka suka berpindah randa. Tu kita baca ni ila fi Quraisy ni ila fi rihlat asyita, itu cerita mereka. Mereka berpindah randa. Dan mereka akan cari musim panas mereka pergi tempat lain, musim sejuk pergi tempat lain. Mekah, Madinah sampai hari ini ada musim panas, musim sejuk. Dan kalau kita nak pergi Mekah, awak suka musim panas, pergilah bulan 6, 7, 8. Itu betul-betul punya panas. Sekarang kita kat Singapura kalau paling panas 34 kan. Kat Mekah 48, 50. Ini 3 bulan. 6, 7, 8. Tapi kita suka pergi bulan 6 kan. Cuti sekolah. Orang selalu tak ambil sampai cuti sekolah. Awak kena tahan panas. Tapi kalau musim sejuk, macam tengah musim sejuk. Jadi musim sejuk dah mulai bulan 10, ujung-ujung langsung masuk bulan 11, 12, 11 sejuk, 11, 1, 2 ni semua musim sejuk. Orang-orang Mekah dia cuma pindah randa, dan mereka ada berhala-berhala yang datuk nenek moyang mereka sudah sembah. Jadi mereka ni menjadikan bisnes penyembahan ini. Pertama ni datuk nenek moyang kita sembah. Kedua, orang-orang datang pun yang jaga-jaga berhala ni, yang jaga-jaga keliling Kaabah ada 360 berhala. Orang datang buat ibadah haji, macam ada berhala bawa. Ni semua yang tukang jaga ni dia punya keuntungan ada. Faham tak? Jadi mereka pentingkan itu, tapi orang Madinah lain. Dia campurkan Yahudi. Yahudi, dia pandai niaga. Asalnya dalam dunia nombor 1 Yahudi. Pasal duit. Dalam dunia, satu dunia akan selalu pinjam kepada bank ini, Federal Bank. Satu dunia lah hutang kat Federal Bank. Siapa yang Federal Bank tu? Siapa dia punya pemilik? Rothschild family. Rothschild Yahudi. Satu dunia pinjam duit kat Federal Bank. Negeri pinjam. Seorang Yahudi pandai berniaga, pakar dalam perniagaan, dan memang pandai berkira-kira pasal duit. Tetapi mereka juga faham pasal agama. Sebab kebanyakan Nabi-Nabi daripada zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, semua Nabi daripada Bani Israel. Jadi tak ada Nabi daripada puak yang lain. Semua orang yang daripada keturunan Bani Israel. Israel siapa? Israel itu siapa? Nama negeri. Betul nama negeri? La. Nama siapa? Tahu? Israel ialah nama gelaran kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub, dia tak masyhur dengan nama Yaqub, tapi dia masyhur dengan nama Israel. So, Bani Israel, keturunan Israel. So, anak jangan tahu nama Bani mana pun keturunan, dia bayar ke Bani, mesti Bani. Mana pun Bani, kau Bani orang putih, anak. Betul tak? Kalau dalam bahasa Arab, Bani maknanya keturunan. Bani Israel, keturunan Israel, keturunan Yaqub. Yaqub ni anak siapa? Anak Ishak. Ishak anak siapa? Anak Ibrahim alaihissalam. Satu Nabi Ibrahim digelar Abul Anbiya, bapa para Nabi-Nabi. Nabi Muhammad pun keturunan daripada Nabi Ismail. Ismail bin Ishak. Ajaran Nabi Ibrahim tu mesti ada. Jadi orang-orang yang datang ke Mekah, mereka buat
amalan haji ni, tapi khurafat, tapi mereka ada pahala dan itu yang mereka kena pentingkan. Tapi orang Madinah, mereka campur dengan Yahudi. Orang Yahudi ni selalu bercerita tentang Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Okay. So bila Nabi Muhammad menyeru pada mereka masuk tahun 11, baru 7 orang. Mereka terus yang dah mulai nak percaya. Mereka balik, mereka bercerita-cerita, akhirnya tahun depan datang 15 orang. Tahun ke-13 tu 70 orang. Dan mereka akhirnya banyakkan dah beriman, ajak Nabi pindah ke Madinah. Itu yang Sayyidina Abbas masuk campur. Dan Sayyidina Abbas kata, ini anak saudaraku tak kurang saudara dekat sini. Apa jaminan kamu? Orang-orang Madinah beritahu, nyawa kami jadi tebusan. Mereka sanggup bela Rasulullah SAW. Okay? Dan mereka mudah terima agama, kan? Kerana mereka dah dengar pasal agama. So 13 tahun, hampir 11 tahun tak ada cerita apa punya Nabi punya kerja apa. Nabi berdakwah. Dakwah soal apa? Soal mentauhidkan Allah. Perintah solat datang selepas 11 tahun Nabi jadi Rasul dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okay. Solat saja, haji belum. Okay. Sampai Nabi diperintahkan, baru dapat solat dalam setahun lebih, Nabi diperintahkan supaya hijrah. Bila Nabi dah hijrah, dah masuk, dah duduk kat Mekah, dekat Madinah, okay. Perintah solat dah ada. Allah dan orang Yahudi pun ramai di Madinah. Bila Nabi solat menghadap arah kiblat di Mekah, orang Yahudi ketawakan, ni betul ke tidak ni? Semua para Nabi Rasul berkiblatkan Masjid Aqsa, Baitul Maqdis. Ni macam mana dia menghadap tempat lain? So Allah nak tunjukkan juga pada Nabi dan kepada kita tak boleh hidup bukan orang kan. So Allah perintah pada Nabi tukar kiblat. Masuk Madinah, Nabi tukar kiblat, tak menghadap Masjidil Haram. Selama 14 bulan, ada riwayat 18 bulan, Nabi menghadap Baitul Maqdis. Okay. Perintah lain belum ada. Okay. Bila Nabi menghadap Baitul Maqdis, orang Yahudi ketawakan, dia ni ikut-ikut kita. Kemarin belum ikut, dia kata, mesti nak ikut kan? Lepas tu tak, agama tak betul. Bila dia ikut kita. So Nabi terasa macam mereka mengejek-ngejek Nabi selalu ketawakan. Okay? Nabi selalu pandang ke langit sampai Allah turunkan ayat suruh ubah kiblat balik ke Masjidil Haram. Okay? Selepas itu, kita lihat mulailah orang kafir Quraisy rasa tak senang hati. Dan akhirnya mereka kumpulkan tentera. Mereka rasa Nabi Muhammad duduk kat Mekah, dia tak berani menentang hebat ni. Dah sampai Madinah, wah, orang dia dah ramai. Nanti kalau kita diamkan, benda ni menjadi besar dan kita juga akan hancur. So sebelum dia menghancurkan kita hancurkan dia. So mereka buat ada beberapa peperangan kecil, tapi yang paling besar sekali dan pada tahun kedua selepas Nabi pergi ke Madinah, orang kafir Quraisy datang nak menyerang dan mereka bertemulah di Badar. Okay, di Badar. Badar bukan dalam Madinah, di luar Madinah. Dan di situ orang Islam cuma ada 300 orang saja. Kuda dia 2, alat-alat tu cukup nak pergi perang. Nabi menangis banyak, doa banyak. Dan orang kafir lihat orang Islam ni mula-mula sikit, tapi bila-bila bertempur, dia rasa terlampau ramai. Dan orang Islam menang. Sebab mereka pergi dengan ikhlas, dengan semangat kental. Kalau mati syahid, kalau hidup-hiduplah. Tak ada kerana nak harta, kena apa, tak ada. Dan Allah beri pertolongan. Okay. Lepas itu, lepas perang ini, belum setahun, orang kafir Quraisy tembus malu perang Uhud. Okay. Kemudian itu tahun ketiga. Lepas tahun ketiga, orang kafir Quraisy kumpulkan lagi. Lagi ramai orang. Perang Khandaq atau Ahzab. Begitulah seterusnya. Tapi apa yang saya nak terangkan di sini ialah yang di Mekah. Nabi berdakwah sampai dekat 11 tahun. Dakwah apa?
dakwah supaya kita kalau nak jadi orang Islam, paling penting sekali tauhid. Awak boleh beramal macam-macam amalan. Solat, banyak solat kita buat. Okey? Solat sunat, solat itu, solat ni boleh buat. Puasa, orang boleh puasa. Senin, Khamis, 13, 14, 15, 27, 28, 29, orang boleh puasa. Okey. Pergi haji. Kalau orang Mekah tu dia tak payah visa, dia tak payah apa, senang saja dia pergi haji. Kalau kita pun, walaupun kita kena ada nak perlu visa, nak pakai kuota, orang tetap register. Mungkin ada di antara awak dah register, tunggu dia nak panggil. Kan? Jadi orang register. Ini dah pergi umrah, jangan cakap lah selalu saja pergi. Dulu orang pergi umrah bulan cuti sekolah kan? Si Haji yang saya pergi, dia kata apa? Dia sendiri terperanjat. Januari saja jemaah dia 200 lebih. Dan terus setiap bulan 100 lebih, 200 lebih sampai bulan 6. Bulan 6 lagi banyak. Ramadan lagi banyak. Masuk pula haji. Begitulah non-stop. Non-stop. Setiap bulan 200, saya buat kira sekejap. Saya suka buat kira. Kan semua hari-hari minggu tu adik saya datang kat rumah. Dia cakap apa je saya buat kira. Sekarang dia kata, saya memang peminat maths. Bahkan saya dah buku saya keluarkan. Tengok ni, macam mana saya nak belajar balik, nak ingatkan balik, nak bikin percentage, nak bikin LCM dia, nak bikin itu, nak bikin. Saya seronok buat. Baik nanti aku pergi Popular Bookstore, aku nak beli buku-buku maths, aku nak bikin assessment. Suka. Suka buat maths. So saya duduk, saya kira. Kalaulah satu orang pergi umrah, dia belanja 3,000 lebih. Katalah bersih, everything dah bayar. Saya dapat satu orang 100. Kalau 100 orang, 100,000 tau. 200 jemaah sebulan, bermakna untuk duit saya 200,000 sebulan. Tak apalah, dia pernah dapat dah kan? Asal dia dapat betul, kita bilang selamat dah korang. Kalau jangan ada bengkok-bengkok ni yang susah. Okey? Itu bagian dia. Pada kafir dapat, biar orang Islam dapat. Tapi orang Islam dapat, biar betul. Okey? Jadi, kita dalam keadaan kita sekarang ni, macam-macam hal-hal agama memang sudah dikomersialkan banyak. Itu kita dah terima hakikat tu. Okey? Jadi kita lihat kalau kita pergi ke Nabi, awak boleh pergi haji selalu, awak boleh pergi umrah selalu, awak boleh buat macam-macam. Tapi kalau tauhid kita tak ada. Kita tak kenal siapa yang kita sembah. Kita bersolat, kita takkan rasa satu kehusyukan. Kita solat, kita rasa tak solat, memang tak buat. Pasal tak buat, dosa kan, dosa neraka habis kena bakar. Dia takut nak kena bakar. Sebab itu dia kita solat. Bukan kerana cinta kepada Allah dan Rasul. Dia bukan merasa diri kita sebagai hamba, kita patut taat pada Allah. Kita takut masuk neraka, satu kita solat. Kalau kita kurang kenal atau tak kenal langsung setengah orang kita tak kenal langsung kepada Allah. Satu bila kita ada tauhid, kita kenal Tuhan kita. So bila kita baca apa yang kita baca, kita rasa seronok. Kita rasa khusyuk. Kita nangis kadang-kadang. Saat kita nampak kehebatan, keagungan, kemurahan, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kita nampak sifat pengampun, pengasih Allah Taala. Dan kita tahu juga Allah tak tunjukkan, tapi azab Allah, azab paling pedih. Okey. Satu kita buat kerana kita kenal Tuhan kita. Tak sama dengan orang yang buat kerana terpaksa buat. Satu ulama membagikan orang-orang yang beribadah kepada Allah ni kepada 3 kategori. Satu, dia beribadah macam saudagar. Macam saudagar. Okey? Saudagar yang beribadah macam mana? Apa kalau saudagar orang berniaga kan? Apa pun bisa diuntung kan? Bisa diuntung. Setengah sen pun untung juga. Kita kira ada setengah sen, 1 sen. Apa dia?
Dia beli modal ni berapa? Dia beli 99 sen. Dia jual $1. Alah 1 sen. Dia gigi. Awak kira macam itu. Pasal awak bukan business people. Orang bisnes, satu item 1 sen. Okay? Kalau awak cuma jual 1 bulan, satu ataupun 1 hari, satu saja, awak punya untung 1 sen saja. Mungkin tak boleh cover cost. Okay? Tetapi orang ni, ada orang jual benda tu barangkali dia dapat 99 sen, ada orang jual RM1.50, ada orang jual RM1.8, ada orang jual RM1.2, tapi awak jual $1. Rugi kan? Rugi tak? Saya tanya awak, rugi tak? Bukan rugi tak, untung, tapi tengok orang tu jual $1.8. Awak $1.5, dia $1.3, $1.2. Kenapa kau jual $1? Siapa yang paling untung kat sini? Ha? $1, besar bilang $1 yang paling untung. Dia untung 1 sen aja. Ha? Orang businessman dia tahu kalau kau jual murah, orang mulut ke mulut, advertisement keluar lebih cepat. Orang akan datang lebih ramai. Dia ni, dia untung 80 sen. Tapi barangkali orang tu mahal, 1-2 orang beli. Dia ni barangkali lebih kurang. Tapi awak punya kedai, awak untung 1 sen. Awak boleh jual 1 hari 100. Okay. Kalau awak jual 100, bermakna untung berapa? Berapa? Tak kira. 1 sen kali 100, 100 sen. 1 sen berapa tu? Berapa? $1. Awak boleh dapat. Tapi kalau orang dah lagi ramai, dia dapat lagi banyak. Garanti punya. Kalau awak dapat $1, dia tu dapat 80 sen. Siapa sekarang hebat? $1 lah hebat. Betul tak? Itu dia dah RM1.8, awak dia $1. Tapi awak punya untung 1 hari $1. Dia punya untung 80 sen. Dia jual 1, jual 100. Cakap, yelah, tapi kena jual banyak. Pasal awak dapat pelanggan banyak. Orang businessman dia punya otak lain. Cara perkiraan lain. Dah aku tak payahlah. Jual 1 pun cukup. Tak apa. Jangan tamak. Turunkan harga. Begini-begini. It's not that. Awak tak tertekkan harga. Okay? Ni consumer punya kemahuan kita mesti tengok. Okay? Tapi kalau orang Melayu, minta maaf lah. Orang Melayu niaga dia nak RM1.8. Kalau Cina dan Mama, dia jual $1. Dia untung sikit, pelanggan banyak. Jadi untung dia banyak. Faham tak? Dan Cina sama Mama punya berniaga, dia tak apa, dia kata. Dia boleh ala kadar dan sebagainya. Dan dia tahu modal ni, bini dia pusing. Mungkin makan 3 tahun baru dia punya modal semua balik untung lagi dapat. Orang kita kalau berniaga, dia pusing 3 hari dia nak terima untung. Bukan nak tunggu 3 tahun. Itu perbezaan lah kan, mentaliti kita lain, tak sama. So kita tengok kalau awak balik apa yang kita bincangkan, Nabi punya dakwah 11 tahun, kenapa Nabi tahu utamakan tauhid? Sebab bila ada tauhid, sembahyang itu akan bernilai. Bila ada tauhid, puasa itu akan bernilai. Kita tak nak semua orang buat tapi tak ada nilai. Faham tak? Bila ada tauhid, kita pergi haji, kita punya umrah, ada nilai. Kita bersedekah, ada nilai. Kalau kita sedekah, okay, kita ada duit, kita sedekah. Kalau kita kasih masjid, okay, berapa nak kasih? 1,000. Awak ada duit kan? 1,000. Atau masjid, atau apa-apa awak nak kasih 1,000, 2,000. Tabung kepada mana? Tabung ada. Boleh masukkan tak? Boleh kan? Agak-agak nak masukkan. Takut hilang kan? Betul tak? Takut hilang. Pasal apa ni duit besar kan? Selalu orang masuk tonting kan? Itu tak kisahlah kalau hilang. Kalau tahu dia masukkan duit $1 atau duit $2 je atau $5, tak kisah sangat. Kita duit 1,000, takut hilang. Jadi kita mesti pergi office kan? Pergi office, kemudian kita nak, katalah mesin ni baru nak naik ke apa, barangkali awak nak kasihkan duit banyak lah. Jadi dia berkata kalau ni kita boleh bikinkanlah pintu ke apa, tak buat bilik ni auditorium ke, ni siapa punya auditorium? Auditorium Kamaria Abdul Halim.
Boleh jugalah. Betul tak? Pasal apa saya kasih 100,000 kan? Kan 100,000, 100,000. Jadi pintu ni, bilik ni taruh nama saya. Boleh kan? Boleh tak? Ada. Betul. Tapi bila ada tauhid lain, tak payah. Aku kasih aja. Tak payah ni semua. Allah tahu. Allah lihat. Besok mana masya aku terima. Tak payahlah nama kita. Tak adalah bukan nama kita. Bagi pihak Allah yarham, bapa kita ke, mak kita ke, suami kita ke. Sebeza orang dengan tauhid yang kuat dan yakin dengan orang yang hanya kenal Tuhan kita Allah. Sedekah saja. Okay. Orang yang dalam soal sedekah, kasih tangan kanan, tangan kiri tak tahu, tak buka canang. Kita bukan apalah, kita kesiankan, dia janda, anak 4. Saya tak kasih banyak lah, sebulan tiap bulan kasihlah, kita tak nak, kita hantar beras saja. Sahabat bilang orang, orang tanya, tak tanya pun. Tapi yang tanya awak bilang kan, because kita punya tauhid yang kurang. Kalau tauhid kita yakin kepada Allah, kita tak perlu orang tahu. Allah tahu cukup. Dalam perkara ni aku okey lah, aku tak kisah. Kalau kita ada masalah dalam kehidupan, masalah rumah tangga dengan suami, masalah orang tua ada masalah. Masalah dengan siapa aja? Dengan anak. Nak cerita orang macam mana Kalau kita ada masalah dengan anak, macam-macam cerita kita dengar pasal anak kan. Anak-anaknya kamu apa, anak tak budi kamu apa, anak macam-macam buat. So kita ada masalah. Kalau kita tak ada, kita solat pun sembahyang sembahyang, tapi tauhid tak kuat, tak kenal Tuhan kita, maka kadang-kadang kita nak bercerita satu kampung. Nak cerita orang, sedih sangat, kita nangis sangat, kita bukanlah kuat sangat, kita semua kuat. Bila kita kenal Tuhan, bila kita kenal Allah, kita lebih banyak mengadu pada Allah. Sebab Dia mengetahui, Dia merasakan segala kepahitan hidup kita. Dan kadang-kadang kita bila terlampau problem, tapi orang beriman, awak kenal Allah Ta'ala, awak terus beribadat, awak baca Quran, nanti Allah beri petunjuk dalam Quran. Kadang-kadang awak dah ada masalah, lama bingit dia kepala, mana ini, mana dia ni, mana dia, kena pinggang ada masalah. Jadi kita mengadu dengan orang, nanti akhirnya nanti orang ketawakan kita. Kan? So awak mengadu bila awak baca Quran, baca pada sekian misal, katalah contoh, awak baca Quran, awak sampai kepada ayat Surah Tur. Bila awak baca akhir ayat dia, awak senyum. Dan Allah dah beri aku petunjuk. So awak kenal Tuhan kan? Apa kata Tuhan? Wasbir lihukmi rabbika fa innaka li'ayunina. Sabarlah kata Allah atas hukuman Tuhan kamu. Engkau dalam pemerhatian kamu. Macam orang bekerja, kan? Orang kata kita sekarang jangan kena jaga tau, tak boleh salah sikit. Takut salah sikit dia orang buang. Kadang-kadang bukan pasal nak buang. Pasal apa? Dia nak tengok awak layak tak mendapat satu pos yang tinggi. Awak dapat di pos, awak akan dapat gaji lagi besar. So baik perhatikan awak, supervisor yang tak perhatikan awak 1 tahun. Awak datang lambat, awak balik pukul berapa, awak berkira sangat tak, awak begitu tak, awak begini tak. Jadi kalau semua peperiksaan dilulus, kan? Nanti bila bulan berapa, nanti biasa kalau kerja government, bulan 3, bulan 4, ada appraisal dia, nanti report keluar, wah dia ni puji awak, puji, so awak dapat A atau B, terus nak gaji naik, terus pangkat naik. Begitulah Allah pada kita. Sebab kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tak kenal Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala, itulah orang tu kadang-kadang bila dah bingit, dah buntu, rasa tak ada jalan lain, terjun. Bunuh diri. Kalau dia tak terjun, tak bunuh diri, tak buat perkara-perkara macam ini, sampai kepada tahap otak dia meletup. Gila lah dia.
Dia tak boleh berfikir lagi, terus naik buntu, naik apa, fikiran kan. Tapi bila sampai jadi rosak akal dia. Tapi bila kita kenal ada tauhid, insya-Allah apa masalah kita? Masalah rumah tangga, apa suami buat? Pukul. Biasa tu kes pukul kita dengar kan? Pukul, bantai, tendang, terajang, okey. Bahkan ada kes yang kalau kita dengar, perempuan mengandung pun suami tak ada belas kesian, tolak, jatuh, kena kat perut, tumbuk perut. Ni biasalah kalau awak pergi kat family center, ni semua kes dah banyak. Okay? Itu soal suami, dia pukul, dia tak pukul. Tapi dia tak bagi nafkah. Sampai bila nak tahan? Allah Ta'ala tahu tak? Kadang-kadang pasal soal nafkah, kadang-kadang saya berdebat juga dengan beberapa orang. Ada suami tak bagi nafkah, si isteri boleh bertahan. Sebab so isteri yang beriman dia selalu fikir, Allah bagi aku punya rezeki. Kalau tak datang dari suami tak bertanggungjawab, suami tak kisah. Kadang kasih, kadang tak kasih, 1 bulan kasih 100, 200. Ini nak bayar duit tu, duit ni, anak-anak dan sebagainya. Lepas tu 2-3 bulan lagi boleh kasih. Okay? Kita soal rezeki. Orang tu tahu dia fikir, aku bekerja, suami patut tanggung. Allah patut, aku dah kahwin, suami tanggung. Tapi sekarang suami tak nak tanggung. Okay? Jadi kita boleh pergi mahkamah kan? Boleh tak? Minta cerai boleh tak? Boleh. Tapi perempuan ni fikir, soalnya rezeki kan? Siapa yang kasih rezeki? Allah. Allah kasih rezeki dengan sebab aku bekerja. Aku dapat tak duit? Dapat. Cuma tak dapat dari suami. Balik pada tauhid, rezeki tetap ada. Okay? Rezeki tetap ada. Suami tak bertanggungjawab. Kau nak diamkan? Buat masa ni belum nak buat pertindakan. Sebab aku tetap hidup dapat makan. Itu beza antara orang yang tak ada tauhid dengan orang ada tauhid. Okay? Bila orang ada tauhid, dia fikir panjang. Orang yang tak ada tauhid, ini dari segi masa kahwin kan dah lafaz. Kalau saya tidak beri nafkah 4 bulan atau lebih, kan? Dan keluarga saya pun tidak hantar nafkah, dan isteri saya mengadu dan sampai kesalahan jatuh talak 1. Ada tak biasa dengar tak ni? Jadi kadang-kadang kita beriman. Dan bila kita ada tauhid, bacalah kisah-kisah Nabi dan awak jadi kuat. Hajar diletakkan di satu kawasan, satu manusia tak ada, satu pokok tak ada, rumah pun tak ada, hanya makanan 1 beg, air 1 beg, itu saja. Jadi kalau zaman sekarang mungkin Hajar boleh pergi mahkamah syariah, kan? Suami tak tanggungjawab, tinggal kaku kat padang pasir orang, tak ada harta, tak ada makanan gini dengan budak 1. Dia tak fikir ke, tak ada otak ke, macam-macam kita boleh buat kan? Tapi tengok, Hajar kenal Tuhan tak? Ada tauhid tak? Dia tanya Nabi Ibrahim, kenapa ya Nabi Allah kau tinggalkan kamu sendiri? Nabi Ibrahim diam 2 kali dan Nabi Ibrahim nombor 3 kali. Adakah ini dengan perintah Allah? Ya, perintah Allah. Dan kalau gitu Allah akan berlakukan. Ini tauhid. Inilah tauhid. Faham tak? Jadi kalau kita ada anak lah misalnya, ada anak, okay? Dan lepas tu macam-macam hal berlaku, ada perempuan dia tak peduli. Go tu mahkamah, gaduh besar gini, budak ni jadi bingung. Jadi bingung. Pasal apa? Nanti nak ikut bapak ke, nak ikut mak ke. Saya pergi kat mak kata-kata bapak. Pergi kat bapak kata-kata mak. Kan? Lepas tu, dia nak belajar pun tak betul. Ni minggu kat rumah siapa? Ni minggu kat rumah siapa? Si mak bapak tak fikir lagi sebab hati dah dirasuk. Faham tak? Jadi dia tak fikir soal budak. Tapi bila orang tu ada tauhid, dia selalu fikir, memanglah, orang kata, sampai sekarang ni zaman orang cakap dengan orang muda-muda, dia kata kita tak boleh hidup untuk orang. Kita tak boleh fikir orang punya kebahagiaan. Kita sepikir si suami itu malah untuk dia bilang, dia punya kebahagiaan, aku menderita, aku merana, aku pun nak hidup, aku pun nak enjoy. Tapi kalau kita dari segi orang ada tauhid, dia fikir, aku boleh hidup tetap, tapi kesian anak ni. Anak ni bagaimana hidup dia?
Kadang-kadang jadi nenek-nenek pun tak terima rasa. Cerai kan sudah membantu. Buang sudah laki kau tu tak guna bila tu sen. Waktu tu sampah lagi bagus. Dia cocoknya anak-anak dia supaya bercerai kan. Sebab apa dia pun fikir tak ada faedah. Kita tak mau biar awak hidup, dia bilang. Kan? So ini semua bila kadang kita lupa kepada Allah. Tapi bila ada tauhid, kita cuba cari jalan. Okay? Dan tak boleh juga awak mampu tanggung diri sendiri, mampu. Okay? Suami tak bagi nafkah, tak. Tapi kalau baik bagi kamu hidup suami isteri atau bercerai. Saya bilang kita boleh bercerai, kita boleh hidup sebagai suami isteri. Tapi yang kesian anak kita belum dewasa. Anak kita belum faham. Habis anak dah dewasa, dia dah hidup bersama dengan mak bapak dia. Tiba-tiba dah dewasa. Tiba-tiba mak bapak nak bercerai. Tapi dia kesian pula, dia kata, kalau anak tu nanti dia nak bekerja, kenapa dia bingit. Mak aku dah tua-tua, muda-muda tak tahu cerai. Dah tua-tua bercerai. Buat malu kan. So sekarang dia fikir pula anak malu. Faham tak? Jadi akhirnya pandang dia dulu lah. Orang dulu bukan kata suami semua baik sampai dia tak cerai. Suami kadang macam Fir'aun juga. Kan? Tetapi dia fikir macam ini tak. Nak tinggalkan budak kecil. Okay. Bila dah besar, budak nak tengah sekolah, nak ambil kerja, nak cari kerja. Bila nak kerja, nanti dia malu. Bila anak dah kahwin, malu pula dengan besan. Nanti anak kita pula kena torture. So because of this, jodoh dia sampai ke rakyat kan. Bukan kata orang dulu dia tak ada apa godaan, banyak godaan. Okey, subhanallah lagi banyak. Okey. Orang dulu kan tak pandai macam sekarang. Sekarang dia diam awak. Dia boleh lawan balik suami. Sekarang ni perempuan pandai main karate. Pandai main suami main karate balik. Perempuan dulu pada tahu. Tahu tak? Tahu ni. Subhanallah. Yang penting dia tahu. Kita ada tauhid, kita ingat pembalasan, kita ingat kita fikir panjang. Tapi kadang-kadang kita tak boleh tahan juga. Kalau tak boleh tahan, Islam juga boleh. Pergilah. Kalau awak rasa dah tak boleh. Tapi selagi kita boleh bertahan, kita bertahan. Dan tak boleh, apa nak buat? Okay. So, tauhid mustahak dalam kehidupan. Dalam pekerjaan, awak cari kerja, gaji besar, bagus, kedudukan, begitu-gini. Awak bilang, dia tu masuk saja, aku punya kedudukan goyang. Lama-lama macam-macam hal, sampai kena buang kerja atau kena retrench. Kita bilang, kita punya nasib kita tak tahu lah, si Denny lah. No, bukan si Denny. Orang ni yang mau masuk. Tapi sebenarnya, Allah, mungkin lebih, kita balik pada tauhid, Allah lebih sayang kita. So mungkin company ni bagus-bagus, sekarang macam-macam benda tak baik masuk. Dulu saya bagi contoh, Singapore Post. Cuma urusan stamp, kan? Surat, ini saja. Sekarang Toto ada. Judi-judi semua ada. Insurans semua kena jual. Kan? So kalau awak balik pada tauhid, kenapa Tuhan aku dah kerja bagus ni luar dia punya manager yang baru ni masuk, dia ni kacau, dia ni sampai kita tak boleh tahan, kita ni bingit kerja sampai berhenti. Sebenarnya Allah nak awak berhenti, sikit hari lagi undang-undang ni masuk, engkau kena jual tiket tu, kena jual tiket ni, kena jual tiket ni. Macam-macam awak kena jual. Habis awak kata macam mana saya bekerja sekarang dia suruh jual? Awak bekerja atau paksa jual? Sekarang awak dah tak tahu kan? So sebelum dia start undang-undang tu, awak dah keluar. Awak dapat kerja lain. Awak bukan dapat kerja yang gaji kecil ke gaji besar tu mungkin. Tapi awak dapat kerja lain. So kita balik pada tauhid, semua kita punya kehidupan akan tenang. Okay? Sebab itu dia kata ada soalan. Kenapa Allah Ta'ala tadi balik pada kisah Nabi. Nabi aturkan, Allah aturkan pada Nabi supaya menerangkan kepada orang-orang Mekah, orang Quraisy yang menyembah, mereka semua sembah berhala, datuk nenek mereka, supaya meninggalkan berhala ni. Sebab berhala ni bukan Tuhan. Walaupun kau dah menyembah dia beratus-ratus tahun, dia bukan Tuhan. Jangan syirikkan Allah. Apa dosa pun Allah boleh ampunkan. Kalau sampai mati mesti syirik pada Allah, Allah tak ampunkan.
So tinggalkan berhala, tinggalkan segala khurafat-khurafat, pegang pada Allah yang menjadikan sekian alam. Ini yang Nabi dakwah supaya orang meninggalkan. Dan kita tengok dalam sejarah banyak sahabat-sahabat Nabi yang Nabi dakwah yang masuk Islam, tauhid mereka kuat. Yang hati mereka kotor terus, hitam terus, keras terus, tak mau tunduk kepada kebenaran, mereka terus kufur, na'udzubillah. Abu Lahab, Abu Jahal, ni terus kufur sampai mati. Okey? Tapi ada orang yang menentang Nabi macam naga, akhirnya masuk Islam. Khalid ibn al-Walid, panglima Islam yang hebat, tapi asal-asal dia benci Nabi, dia pegang dengan Nabi. Ikramah dan Abu Jahal, anak Abu Jahal, pegang dengan Nabi, akhirnya disahabat. Okey? So kita tauhid is important. Kenapa Allah Ta'ala hanya menerima amalan orang yang beriman? Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengharapkan pahalanya dan tidak takut azabnya, melakukan satu amalan bukan kerana Allah Ta'ala. Mereka juga tidak mencari keredaannya serta tidak mengambil kira adakah amalan dilakukan itu halal ataupun haram. Oleh itu mereka tidak layak menerima pahala atas amalan mereka walaupun ia adalah amalan yang baik. Ini kerana mereka adalah orang kafir yang melakukan amalan bukan untuk mendapat pahala dan keredaan Allah. Mereka akan diazab kerana kekufuran dan kesesatan mereka. Ini disebabkan mereka tidak mencari agama Allah dan tidak berusaha untuk mendengar keterangan ilahi yang dibawa oleh para rasul. Tambahan pula apabila mereka mendengar ayat Allah, mereka menganggap ayat tersebut sebagai bahan ketawa dan ejekan. Oleh itu amalan mereka tidak akan diterima dan mereka akan diazab oleh Allah kerana kekufuran mereka. Firman Allah, wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansyura. Dan kami tunjukkan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik, lalu kami jadikan dia terbang sebagai debu yang berterbangan. Kita orang-orang beriman percaya pada Allah. Apa saja kita buat, kita mahukan redha Allah. Dan kalau kita boleh dapat redha Allah atas perbuatan yang kita lakukan bersungguh-sungguh, bila kita buat, orang beriman dia buat sesuatu, dia akan persembahkan yang terbaik. Makin kuat iman awak, makin betul lagi kita buat kita punya amalan. Kita persembahkan yang terbaik. Okey? Misalnya sekarang, kita beli makanan kat kedai. Itu terbaik. Kadang-kadang okey, kan? Kadang-kadang tak okey. Okey? Tapi kalau kita masak sendiri, kadang-kadang pun okey, kadang-kadang pun tak okey. Tetapi berlainan kan, orang yang jual makanan, jual di prata ke, lontong ke, dia jual kerana apa? Kerana untung. Dia nak untung. Dia tak peduli awak kawan ke siapa, awak datang makan kedai saya, bayar. Mungkin kalau kawan saya kurangkan sikit, tapi bayar tak bayar. Kau semua kawan saya kasih beri, apa cerita saya punya peniaga? Betul tak? Tutup dah sudah. Jadi apa tak pelang. RM2.50, RM2 saya tutup. Tetap ambil duit. At least modal saya balik. Dan itu orang dia cuma nak fikir untung. Kemudian kadang-kadang barang naik. Kita beli barang naik. Katalah gula dia naik 10 sen. Dulu 1 kilo $1, 80 sen, naik 90 sen. Jadi saya punya kos dah naik kan. Satu hari saya pakai gula berapa? Taruhlah saya pakai 10 kilo. So saya cuma naik $1 je kan. Tetapi bila saya tengok try tak boleh. Okey, sekarang barang kita jual $2, jual barang dah mahal, jual RM2.50. Satu pinggan RM2.50. Satu hari kita jual 50 pinggan. Kita tambah sini kos $1, tapi kita naikkan barang kita sampai RM2.50. Mahal lagi tak? Untuk berganda-ganda tak? Itulah orang dia. Saya selalu kalau rasa Syamsia tu nak pesan apung.
Okay? Apom 50 sen, naik 80 sen, lama-lama dia kasih $1 tapi mesti beli 2 keping. Kita kena contoh sebenarnya. 1 tak boleh jual, bisa beli 2. Jadi dah berapa ni saya pergi balik Mekah, saya belum pergi lagi pasar. Barulah hari Khamis tu pergi pasar. Pasal apa? Nak beli kaki kambing. Masak sup. Okay. Kata Jacek, apa? Dia bilang, beli apa? Saya pilih apa? 1 set naik 40 sen. 40 sen. Mana 1 keping RM1.2? Oh, mesti beli 2 keping. RM2.4. Habis saya bilang, masa sudah naik? Ya, barang semua sudah mahal. Saya bilang, aku pergi pasar apa? Kelapa aku begitu juga. Tak naik. Kau naik 5 sen 10 sen. Sekali dia naik 40 sen. Waduh, mahal. Ini lah orang biasa. Faham tak? Barang dia kita bilang, kualiti tak dia kasih kita. Macam kualiti jugalah. Tapi kadang-kadang kita beli barang, makan tak sedap kan? Makan tak sedap. Kadang-kadang sedap. Okay? Awak beli lontong. Kadang-kadang ada lontong, awak beli sedap. Ada orang yang lontong tak sedap. Saya selalu kalau makan lontong nak bikin, lagi muai kan? Jadi kalau pergi pasar tu belilah lontong. Satu-satu tempat je saya boleh beli. Sebab saya dah try semua tempat, semua tak boleh tak telan. Saya cakap, sikit makan. Saya tak boleh telan. Semua bilang, okey, kat warung ni juga yang sedap. Okey, beli. Daripada sekarang dah $3. Sekali saya kat rumah saya pun ada kedai. Satu kedai pun tak apa sedap, banyak Ajinomoto. Dan itu kedai pergi, murah pula. Sedap pula. Sudah tak payah pergi lah. RM2.50. Telur sebiji, tahu satu. Dengan lontong, RM2.50. Okey lah. Kan? Jadi kita pun nak untung yang sedap tu kita beli. Tapi kebanyakan yang kalian jual tak apa sedap kan? Tapi kalau kita masak sendiri sedap tak? Sedap lah, bersih, muai. Kita akan masak secara yang terbaik untuk kita makan kan? Betul tak? Kalau pergi kahwin dan tengok roti kirai, sedapnya roti kirai. Tapi bila makan, perasaan tak kualiti. Tapi kalau bikin steak kualiti tak pakai air. Cuci air je. Tak pakai telur. Pergi mau kahwin, dan daripada kecil saya dah tengok. Mau kahwin, dia buat roti kirai. 1 pack. Tapi dia pakai air je. Kan? Takut mana? Semua kira-kira. Dia makan, tak ada rasa. Kan? Macam tepung dengan air. Ada tepung tu kita nak jaga Awak dah dengar berita pasal tepung belum? Belum? Buka YouTube. Di Malaysia. Kan? Tak tahu nanti apa akan mereka buat. Tepung gandum putih. Dibuat roti prata, buat kuih-kuih. Ini jaga-jaga. Sebab mereka sudah check ni awak buka YouTube baru semalam keluar. Okay? Dia terangkan tepung gandum semua kalau dia cakap di bleachkan maknanya dikelorokkan. Untuk dia putih, dia datang tak putih kemudian dia taruh bahan sedikit babi. Yes, bertahun-tahun kita ini jangan yang saya jangan kata kalau kira kan kita ni dah makan setengah ekor babi. Babi yang besar tak, bukan baby punya, babi besar. Orang Islam kebanyakan dah makan babi. Orang Cina cakap, lu Melayu tak makan babi lah. Siapa cakap tak makan babi? Lu dah makan sekarang semua banyak babi. Tapi kita tak tahu kan? Jadi buat sementara ni belum ada keputusan apa-apa. Singapura pun belum jawab. Ni Malaysia punya ni Datuk apa kan semalam keluar. Tepung gandum kita ni bukan putih tau asal. Jadi mereka terpaksa kalau dia suka kan factory yang bikinkan tepung gandum jadi putih. Di YouTube semua dah nampak terang. So kita sekarang kena fikir macam ni, aku tak boleh makan berantak, tak boleh makan kuih-kuih. Semua yang ada tepung ni kena jaga lah kan. Mimi. Betul tak? Jadi tapi belum confirm lah. Kita kena tunggu. Jadi mungkin ada orang kata ke Muiz. So Muiz cakap ke Muiz kata, boleh dia cakap boleh kita makan je lah. Tapi dia terangkan, kalau nak beli tepung, awak kena beli tepung yang daripada Jepun atau daripada Kanada. Itu tidak dikelorokkan. Bleach kan lah, bleach. Tepung ni putih. Tepung mana tepung mahal tu baik lah kan.
Ataupun kita biasa makan tak baik. Sebab itu dia kata, kalau mereka cek daripada bahan ini, orang lepas beberapa tahun awak makan, bila awak tua, kanser, diabetes, ini, dia penyakit punca lah. Kita pun, apa nak buat lah, kita tak tahu kan. Cuma kalau darurat macam mana? Katalah dah tak ada jalan lain, itu juga yang mesti makan. Awak tak boleh makan aja tak baik. Sekarang saya kasih awak jalan. Kalau comes to stage darurat, sekarang kita belum tahu stage darurat, dah tak ada benda lain, dah paksa nak makan, dan kita kena pakai nak usul fek. Kita selalu baca fek, usul fek lain. Awak selalu baca ini haram aja, halal. Tapi usul fek, kenapa dia haram? Apa ayat yang menunjukkan haram? Okey. Dalam Quran ada tak ayat yang menunjukkan arak tu haram diminum? So kita cakap tak ada sebab kita cari perkataan haram. Okay. Ada perkataan lebih dahsyat daripada haram, lebih berat. Itu yang dalam Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, delik menelek, sesembahan untuk berhala adalah najis daripada amalan syaitan. Tak ada ayat haram tau, tapi ayat ni lebih berat dari haram. Kalau haram tu awak timbang, ayatnya awak timbang, perkataan haram berat 1 kilo, ini berat 10 kilo. Apa ayat dia? Fajtanibuhu, tinggalkanlah dia. Mana dia lebih berat daripada haram. Tapi kalau orang baca Quran, dia tak belajar usul fiqh, dia tak tahu bahasa Arab, kan? Nanti kan kau tunjuk apa satu ayat? Tunjuk satu ayat. Sebab dia tak tahu mana ayat ni. Okay. Itu yang fajtanibu tu dibincang, diterangkan. Itu nama usul fiqh. Baru kita datang to the conclusion, hujung dia haram. Faham tak? So dari segi ini, kalau dah sampai kepada kita jam belum sampai, kita belum tahu, dan mesti ada orang mesti hantar pada muis dan sebagainya. Sebab baru semalam saya tengok, saya tekan ada, alamak, ini cerita baru. Ada satu orang kata dia terperanjat. Ada orang ternama lah, terperanjat. Selama ni kita tak tahu apa yang kita dah makan. Kita mesti bersih, bagus dan sebagainya. Jadi sekarang apa nak buat? Ini lagi satu bahagian pengguna-pengguna punya Datuk apa atau dia kasih keterangan. Okey? Dan dia tunjukkan factory dia, everything terang dan nyata dia juga. Okey? So kita tunggu Singapura ni, mesti ada orang tak kat Singapura. Kalau dah sampai darurat, maka kita pakai kaedah usul fiqh, al-masyaqqa tajlibu taysir. Kemudaratan membawa kemudahan. Faham tak? So jangan panik dululah. Okey. So kita itu saya terangkanlah pasal saya baru dapat berita tu minggu semalam, dan bila tengok tu dah tergempar juga, macam buat masa ni aku tak naklah beli roti putih. Beli roti apa? Wholemeal lah. Wholemeal tak beli cek. Beli wholemeal. Tapi mungkin bagus juga. Wholemeal tak sedap. Betul tak? Tapi sehat. Allah nak kita sehat agaknya. Ayo belanja lebih Ustazah. Ration makan. Allah suruh kita kurangkan makan. Anak-anak kita pun boleh makan, mak, wholemeal tak sedap. Jadi makan sikit kan? Dia makan sikit. Jadi anak kita pun tak habis. Kalau tidak sekarang budak-budak kita boleh gemuk kan? Sampai kita tak tahu sebalik ini ada macam daya rumah. Ada macam daya rumah. So, bila satu orang tu ada tauhid, dia akan mengatasi perkara-perkara ni balik kepada Allah. Orang yang meniaga, dia fikir soal untung. Faham tak? Dia meniaga, dia buat apa pun soal untung. Kita masak di rumah, kita fikir soal untung tak? Hari kita masak, berapa orang nak makan dalam rumah? Okay? 4 orang, 5 orang, kita masak lebih kurang lah untuk 5-6 orang. Satu orang kalau kasih makan, berapa dia bayar? Ada?
masak, kita rasa-rasa hari ini kita nak tahu garam 245 sudu, tahu 45 sudu. Tak care kan? Tapi kalau dia quality, kita masuk sikit, rasa, makan. Ini rempah kurang, masukkan rempah lagi. Ini asam kurang, masukkan asam lagi. Kan kalau masak asam pedas, saya tak tahulah. Ada orang boleh masak cepat jadi sedap. Saya kalau masak, saya akan rasa asam kurang, tambah asam, kurang, tambah sampai saya rasa perfect. Ini yang terbaik aku boleh buat. Jadi bila orang makan, Mak baru bijak apa ya masak apa asam pedas ikan pari, asam pedas kerisik ikan pari tak ada hitam. Sampai semalam makan sedapnya lauk. Pasal kenapa sedap? Puji diri sendiri bukan. Cakap yang benar. Bila kita buat, kita nak makan sendiri kan? Kita nak buat yang the best kan? Kita buat betul. Macam mana? Rasa sedap, rasa tak ada asam pedas. Apalah, mungkin dah sekian tak makan asam pedas. Itu sedap. Betul tak? Kalau awak kata minggu asam pedas tak sedap tau. Dalam sebulan saya tak makan asam pedas. So saya bila makan tu, sedap, kata Syamsul sedap. Dah 3 hari makan. Hari Sabtu masak kaki, pasal semua orang datang. Tapi semalam cari, asam pedas lagi. Aduh, tahu aku dah makan. Okay? Subhanallah. So kita bila masak, kita masak yang terbaik, yang the best. Tapi kalau kita berniaga, kan, kita nak masak the best. Awak bikin bagdil, buat kedai. Kedai punya bagdil ada daging? Tak ada. Ada daun sup bawang? Semua tak ada. Ada kentang aja. Dia ada celup betul kat telur dia goreng. Jangan tidak, kan? Kalau kita celup telur lagi kan? Wah, gamas, tahu itu, tahu ni macam-macam. Bila makan satu, dah masuk, belum habis kamu lecekut lagi sana. Kau kan tudung saji, kita bilang budak tudung saji, mak budak bungkus, habis cekut. Apa ni? Bagi dia, sebab kita masak, kita sendiri nak makan, kita masak the best. Begitulah orang ada tahu. Orang tak ada tauhid, dia buat apa pun, dia tak kenal Tuhan, dia buat lebih kurang, janji buat sudah. Tapi bila awak kenal Allah Ta'ala, awak nak Allah punya redha, awak akan buat yang terbaik. Kita tak buat amalan mukallid, buat turut. Faham tak? Kita buat amalan dengan ilmu tauhid first. Kita kenal Tuhan, kita buat kerana Allah. Kenapa kita kena buat kerana Allah? Kita bukan saudara, kita bukan buat kerana syurga. Faham tak? Kita bukan buat kerana syurga. Kita bukan buat kerana takut masuk neraka. Tak? Hamba abdi dia ada tuan. Dia tahu dia kalau tak buat kerja dengan betul, tuan dia pukul dia. Kan? Tuan dia mungkin tak kasih makan. Sebab hamba abdi, kedudukan dia macam barang. Ditendang, diterajang, disepak, dibuat apa semua boleh. Jadi kalau dia tak ikut cakap tuan sebat, tuan pukul, mungkin tak kasih makan hari ni. Jadi dia buat, dia benci je tuan. Okay? Dan kadang-kadang kebencian tu boleh menjadi-jadi. Satu dalam Islam, datangnya Rasulullah SAW, Rasulullah aturkan, mana-mana hamba boleh bebas. Kau jangan tanya tuan kau, tanya tuan, saya nak bebas. Kalau tuan tu kata boleh, kau bayar aku sekian-sekian. Hamba tak boleh pergi mana-mana. So bila dia sudah buat mukhatab, buat perjanjian dengan tuan, okay, tuan dia kata boleh, tapi kau mesti bayar aku 1,000 dinar. Seminggu sekali tuan ni mesti bebaskan dia. Dan dia pergi cek kerja. Dia dapat gaji, semua tolak kat tuan. Okay? Jadi tuan tu ambil gaji, potong sampai cukup lah. Itu yang Abu Lu'lu', okay? Dia bukan orang Islam, dia majusi sembah api. Dia jadi hamba pada orang Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dan dia ni macam ada sikit pemalas, tapi dia nak bebas. So dia tanya dengan tuan dia minta duit agak banyak. Jadi dia tak happy lah kan. Dia memang malas kerja, tapi sekarang dia jadi hamba, habis nak kena bayar pula banyak. Dia jumpa Sayyidina Umar, minta tolong kepada Sayyidina Umar supaya beritahu dengan tuan dia kurangkan duit. Sayyidina Umar tahu ini perangai majusi jahat.
Dia memang pemalas kerja. Orang dan tuan dia tu minta, memang itulah dia punya kita market rate. Okay? Dia kata tak, kau kena kerja, kau bayar sama dia. Itu dia dendam Sayyidina Umar. Faham tak? Jadi satu masa tu dia tengok tak boleh juga, dia try tak boleh. Jadi dia bukan dendam tuan dia dendam Sayyidina Umar. Sebab dia tahu Sayyidina Umar kau cakap tuan dia mesti dengar. Sebab Sayyidina Umar khalifah kan, Sayyidina Umar terus pergi cakap dia, kau kurangkan dia mesti kena kurang. Sayyidina Umar tak nak cakap, sebab Sayyidina Umar tahu dia majusi pemalas. So satu masa tu waktu subuh gelap-gelap lagi, bukan macam kita ada lampu-lampu semua kan. Masa gelap-gelap lagi, dia menyamar sebagai orang Islam, dia masuk solat. Dia diri belakang Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar rukuk, dia terus rodok Sayyidina Umar. 3 hari Sayyidina Umar. Okay. So ini hamba. Dia takut. Kalau dia tak buat, nanti dia kena bantai, dia kena macam-macam. Okay. So kita pun juga, kita beramal. Kenapa kau beramal? Jangan cari dosa, masuk neraka. Ini amal hamba abdi lah. Asal dagang mesti nak untung, 1 sen pun untung. Mana boleh tak untung? Kan? Tapi ada lagi satu orang, dia bukan saudagar, dia bukan hamba abdi. Dia Abdullah, hamba Allah. Allah yang memiliki dia. Dan Allah yang memiliki dia bukan macam orang yang hamba abdi dimiliki oleh Tuan. Tuan tu boleh pukul dia, boleh zalim dia, boleh aniaya dia, boleh buat macam-macam dia. Tidak ada peri kemanusiaan kadang-kadang, tidak ada belas kasihan. Tapi dia hamba Allah, Tuhan dia memang boleh azab. Tapi Tuhan dia selalu beri dia peluang, beri dia rahmat, beri dia pimpinan, berlebih kurang, bertolak ansur, sangat penyayang. Dengan sebab itu, manusia ini dia beribadah kerana kebaikan Tuhan yang dia sembah. Dia tak harapkan syurga. Kalau Tuhan aku kasih aku syurga, aku ambil, tak kasih aku tak kisah. Allah kata kau tak buat ibadah, kau nak siksa kau, tak apa. Kalau itu akan menyebabkan Allah redha kepada kita, dia hamba Allah, dia tak kisah. Tapi Tuhan dia pengasih, penyayang. Dia takkan buat demikian. Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Okay. Kita beribadah ni atas dasar tauhid. Sebab tu bila kita beribadah, kita buat yang terbaik daripada kita yang kita boleh buat. Kita nak solat, kita solat betul-betul. Bukan janji solat tonggang-tonggek, patok, beri salam habis. Okay? Atau kita solat berjemaah. Bukan kita sujud lama. Kadang-kadang ada masjid tak ada buat pun. Tapi ada masjid, barangkali lepas solat adalah zikir-zikir sikit. Awak memang nak balik, ada urusan, terpaksa bangunlah. Okay? Tapi awak bukan nak balik, awak nak dudukkan masjid tu. Okay? Mungkin ada belajar ke apa, belajar mungkin lagi sekejap. Awak duduk, awak dengarlah bacaan tu betul, bacalah betul. Tak, ini imam baca dia pun buka, lipat, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam tak quality. Pasal apa tak khusyuk. Ataupun yang ada, selama ni dalam solat macam panas pun ditahan, kipas ada, tapi dia habis dia sudahnya buka telefon, macam roti prata tak kembali. Okay? Jadi situ kita nampak dia tidak buat dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Apa salah tunggu 5-10 minit? Mau kahwin duduk 1 jam, 2 jam boleh. Ada setengah-setengah lagi dia tutup ke belok, duduk datang main muzik. Mana? Kan? Ini buat ibadat 5-10 minit dia zikir dia tak boleh. Awak nak keluar tu lain cerita. Itu baru kat masjid. Kat rumah. Kat rumah pun sama. Tak ada orang nak kacau kita. Nak solat, terdengar pula telefon bunyi. Siapa? Subhanallah. Ni mulut apa? Tapi anak dalam telefon, kita pasal telefon. Siapa telefon? Fatimah, Mak Minah, nanti ni mak datang. Ni kau tengah zikir kan? Kita dalam rumah tak ada orang kacau pun tak ada quality. Why? Because of tauhid. Okay? Pasal tauhid. Okay? Jadi itu baru solat kita, puasa kita. Kalau orang dia kenal Tuhan dia nak puasa 30 hari itu dia kasih habis. Tapi dah ada hutang lah kita kan yang muda-muda, mungkin ada hutang yang kita dah separuh umur ni, dah tak ada so tak ada hutang, yang muda-muda ada hutang. Habis saja hari raya, bayarlah.
Dia langgar apa ni, lalai. Pada zaman masa disuruh kita makan-makan, kita nak puasa. Kemudian yang ada pula kita nak tunjuk kita lebih hebat daripada Nabi. Lebih hebat. Nabi tak buat, dia buat. Buat dia kerana Allah. Kalau kita buat kerana Allah, kita ikut perintah Allah. Nak puasa Rajab 1 bulan, Syaban 1 bulan, Ramadan 1 bulan. Nabi semua hidup tak pernah buat puasa macam ni. Ya, tak disuruh. Awak lebih hebat. Nabi puasa bulan-bulan, tiap bulan Nabi puasa. Kita kalau 30 hari, kita kira berapa hari Nabi puasa. Isnin, Khamis. 1 bulan ada berapa minggu? 4 minggu. 1 minggu 2. 2 kali 4, 8. 13, 14, 15 Nabi puasa. 3 hari kan? 8 jumpa 3, 11. 27, 28, 29 Nabi puasa. Lagi 3 hari kan? So 1 bulan 30, dalam kalender Islam paling tinggi 30 hari, mungkin 29 hari. Okey? Nabi akan berpuasa 14 hari dan 15 hari Nabi makan atau 16 hari. Okey? Kita nak buat ibadat, kadang-kadang kita nak tunjuk kita hebat sangat atau kita beringan sangat, terlampau ringan. Bila kita ada tauhid, kita ikut cara Islam. Okey? Kita tak buat apa yang Nabi buat. Nabi tak buat, kita tak buat. Okey? Syaban, Nabi tak ada puasa 1 bulan. Okey? Rajab 1 bulan, tak ada. Okey? Bukan kita lebih hebat daripada Nabi, So jangan ekstrim. Okey? Jadi kerana apa kita buat? Kita nak buat nak cari redha Allah. Bukan nak tunjuk pada orang. Si Fatimah tu dah tahun. Syaban, Rajab, Syaban, Ramadan puasa, campur puasa 6. Hebat orang ni. Awak nak orang sebut. Awak nak orang hormat awak. Sebab awak amalan banyak, puasa banyak. Padahal awak tak ikut Rasulullah. Awak buat bukan cari redha Allah, awak cari redha manusia. Kita tidak buat ni supaya manusia puji kita. Wanita baik, wanita soleh, orang yang selalu puasa. Tapi puasa kita tak ikut sunnah. Faham tak? So ini semua mesti ada tauhid tak? Mesti ada tauhid. Bila kita kenal Allah, kita tak buat nak tunjuk kita hebat, tak. Dan kita tak buat, kita tak nak buat untuk manusia. Macam tadi saya bilang, awak beli makanan kat luar, awak masak kat rumah. Awak akan masak the best punya kan? Sebab awak tak jual dengan suami awak. Ni awak nak makan, 1 pinggan, lontong, 2 setengah. Saya bilang 2 setengah tu? Bisa ada. Tak. Lagu tahu. Nak awak nak. Awak belum tahu kali. Nak telur. Pak gede lagi. Tahu ada, tempe ada. Boleh dapat RM2.50. Tak minta duit lah kan? Lagi kita belanja tu lagi boleh cemat. Kan? Sebab kita nak family kita makan. Kita nak, pada kita lah bila kita masak, family kita happy makan. Betul tak? Jadi orang beriman, dia nak buat satu, dia nak Allah happy dengan dia. Bila Allah happy dengan kita, Allah beri kita lagi macam-macam. Satu, bila kita nak persembahkan sesuatu, kita buat yang terbaik. The best kita boleh buat. Solat yang terbaik. Kalau selama ni aku salat dan kita solat, kita tak tahu makna. Pergi belajar makna dia. Baca buku. Habis nak belajar, tak ada orang ajar ustazah. Pergi beli buku. Gelang pandai dia beli. Tahu kedai mana nak beli. Batu les dia tahu kat mana nak beli. Beg macam mana dia tahu nak beli. Kasut macam mana dia tahu nak beli. Buku dia tak tahu. Saya tak tahu kat mana nak beli buku, kesian. Habis dia nak kata saya, ustazah kena buku saya tak tahu kat mana, kesian. Kalau saya cakap dia marah. Baju kain, baju koyak tahu kat mana kain nak beli kan. Kat gelang ke kat mana tak beli. Selendang tak nak beli. Itu tak nak beli. Ini tak beli. Buku tak tahu kat mana nak beli. Pergi kat pasar, dekat tempat Cik Nyonya Apik contoh soto sama ikan, stop beli buku. Betul? Kenapa buku lah cari? Kan? So kita cari makna dia. Makna dia gini. Okay. Kalau misalnya kita bilang, saya tahu makna. Tanya diri kita, dulu-dulu belum kahwin, tinggal dengan mak bapak kan? Sekarang tinggal sendiri kan mak bapak?
Sendiri. Baru-baru dulu orang punya satu rumah kan dah banyak kali pindah. Asal-asal kahwin, mak kasih satu bilik kan? Betul? Oh dulu lah, sekarang pun ada juga. Mak kasih satu bilik dulu kan? Oh dapat rumah. Bila dapat rumah, terus beli rumah besar ke rumah kecil dulu? Kecil, lepas tu beli rumah besar kan? Betul tak? Pandai pun juga. Kita dulu, kita solat memang kita tahu. Kita dah tahu makna. Kan? Makna tahu. Subhanallah Rabbil Azmi baca 3 ke 5? 5 ke 7? 3 juga. Dah berapa tahun? Dan start solat sampai hari ini kita tetap baca 3. Rumah pun kita nak besar. Kan? Gelang-gelang kita dah kusam pun tukar, upgrading selalu kan. Tapi ibadat tak pernah upgrade. Kita tak fikir kita buat ini kerana Allah. Kalau kita puji Allah, lebih Allah sayang kita. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Masya Allah, ini hebat mana ni. Kita tetap 3 pun dah banyak lah tu. Ada orang baca 1 je. Kita tak mau naik, kita nak menurun. Atau kita begitu saja. Baca tu pun asal dari boleh dah. Okey. Sami Allahu liman hamidah. Dah cukup. Mana lagi? Balance dia mana? Ada balance, banyak balance. Okey. Ada baca balance ni. Ya, selalu baca Sami Allahu liman hamidah lagi. Rabbana lakal hamdu. من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل السماء والمجد أحكم قال العبد وقلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ada lagi panjang boleh. Okay. Kita tak boleh panjang-panjang sangat, tapi dah naik sikit dah. Naik sikit. Sujud berapa lama? Saya tak sujud lama-lama, Ustaz dah mabuk. 3 tadi kan 5 aja. Kenapa kita buat gini? Sebab kita nak sujud pada Allah, nak puji pada Allah. Bila semua baca 5, ada orang, mungkin bukan awak, ada orang tak sanggup. Tapi kalau salat berjemaah, dia menyalahi jemaah, dia sanggup. Orang sebelah duduk, dia masih sujud doa. Berjalan berapa lama dia doa kan? Sampai kena imam nak dekat salam, baru dia duduk. Itu sudah menyalahi jemaah. Itu sudah boleh bawa pada riak. Awak nak doa panjang-panjang di rumah, bukan depan orang. Depan orang macam biasa, jangan tunjuk luar biasa. Faham tak? Macam biasa. Jangan kita nampak kita ni hebat. Diorang semua sembayangkan asalkan boleh, kita dah belajar. Jadi kalau sujud tu, diorang berdoakan lama-lama lah sikit. Kita tak puji Allah lebih-lebih. Kita minta untuk kita, minta untuk kita, minta untuk kita. Tak habis-habis, dah bertahun-tahun minta tak habis. Kan? Kenapa kita tak puji Allah? Sebab kita tak kenal Allah. Kita cuma, manusia ni kan tamak. Tamak. Kalau kita satu orang tu, dia ada banyak duit, ada anak, mak ni dah dekat 70. Anak buat baik senyum, mak baik mak dah makan, mak gitu dah, nanti mak gila nak mati. Pasal apa? Kalau mak mati sekarang, aku tengah susah. Kalau mak mati sekarang atau bapak mati sekarang, dapat duit tak? Bapak kaya? Bapak kaya? Atau mak kaya? Okay? Kalau mak tu mati sekarang, kita dapat duit tak? Dapat. So, kalau kita senyum dengan mak, buat baik dengan mak, pasal apa? Matilah lekang kau, matilah lekang. Tak cakap lah, tapi kadang-kadang ada bercakap kat hati. Pasal kita tamak, kita selalu nak sesuatu, always nak lebih, always nak yang terbagus. Okay? So, kita sujud lama-lama doa tu untuk kita, bukan memuji Allah. Faham tak? Kalau maksud dalam lama puji subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca 11 kali. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiha. Oh, baca semua lama masa buka, awak tak minta. Oh, cuma puji je Allah Ta'ala.
Oh, banyak kita semua tak larat, kepala mabuk kan? Mabuk kan? Tapi bila kita sujud nak minta sesuatu untuk diri kita, panjang pun orang beri. Ini tanda kita punya kelemahan. Jangan tak ngaku ni, semua orang ada. Kita selalu penting diri kita sendiri. Kita tak puja Allah. Kenapa orang tak puja Allah? Sebab dia tak makrifat pada Allah. Dia tak makrifat pada Allah. Satu kalau awak ada baca buku kitab awak Jalan Dekat, awak akan jumpa satu doa yang dibaca sebelum subuh. Allahumma nawwir bi anwari ma'rifatik. Panjang doa dia, kita minta apa? Ya Allah, berilah aku cahaya yang dengan cahaya ini aku makrifat kenal kau. Berilah aku lidah yang senantiasa berzikir kepada kau. Tolonglah aku beramal dengan amalan orang-orang yang arif, yang beramal soleh. So, kita tidak jadi orang baik, tapi kadang kita malas, kadang kita kurang usaha. Tapi insya-Allah saya yakin bila awak dapat kita sama-sama Allah beri kita taufik hidayah, beri kita makrifat pada Allah, kita dengan sendiri akan menambahkan kita punya amalan. Apa kita nak buat? Kita akan fikir. Ni jam kita lagi kuat. Kuat tak semua? Tengok makcik datang tak? Makcik pakai wheelchair, makcik tak kuat. Tak kuat pakai wheelchair, masih kuat. Alhamdulillah. Sebab saya bilang kuat, semangat kita kuat, tetap datang belajar. Kan? Boleh jalan sikit-sikit pun buat. Macam mana pun datang belajar. Kalau semangat tak kuat, keluarnya je banyak yang duduk kat luar, tak masuk kelas. Ada tak? Dia datang ke masjid, apa salah masuk? Tapi tak masuk. Kan? Kita semua kuat. Alhamdulillah mata kita, telinga kita, kaki kita, semua badan kita, hati kita kuat. Tengah kuat ni, gunakanlah kebaikan yang Allah berikan. Zikir lebih-lebih, jangan ganggu kurang. Istighfar banyak-banyak. Tahmid banyak-banyak, alhamdulillah banyak-banyak, supaya nikmat yang Allah beri pada kita dapat berkekalan sehingga akhir hayat. Qada bayarlah semua puasa kita, solat kita bayar supaya kita meninggal tak ada hutang. Buat apa amalan yang kita boleh buat? Baca banyak, baca Quran hari-hari. Hari-hari baca Quran. Kita mungkin saya rasa lah, ni saya rasa mungkin saya silap. Rasa-rasa awak ni banyak faridan. Rasa-rasa lah. Kerana apa? Bukan mudah tak orang nak datang belajar pukul 10 pagi. Bukan mudah. Sebab kat rumah banyak kerja kan. Nak basuh baju, nak jemur baju, nak angkat baju, nak lipat baju, nak gosok baju. Itu baju macam itu. Masak belum? Sapu rumah belum? Betul tak? Cuci air belum? Banyak kerja kita. Tapi awak mesti tetap istiqamah awak. Setiap hari Isnin awak datang belajar. Orang lain 1 jam, ustazah ni melampau sampai 2 jam sekarang. Pukul 12 boleh nak berhenti. Awak tetap datang. Berhenti saya di pandangan saya. Rahmat Allah pada awak sangat banyak. Alhamdulillah. Awak ada masa. Dan sebahagian kita yang kat dalam kelas ni sudah lepas umur 40. Kan? Dah lepas umur 40. Bermakna kalau awak dah masuk umur 48, kalau dah 48 tahun, Islam 50. Ahlan wa sahlan. Welcome to kelab orang tua. Ustazah, orang dah tua. Yes. So kita, mana kalau kita dah sampai, katalah dia masih dalam 20, memang confirm dah masuk ke orang tua. Kita punya masa nak balik pada Allah, dah tak banyak tahu. Kita tak boleh hidup lagi 50 tahun. Tak boleh. 50 dah habis. Badan berapa kita tak tahu. Katalah panjang mau sampai 100 tahun. Mungkin awak pun kata kalau aku mati pun baguslah.
Pasal dah terlampau tua, kan? Menyusahkan orang-orang yang hidup. Anak-anak nak pergi mana, nak makan ni, nak berapa, tinggal Allah, mak ada kat rumah. Siapa boleh jaga? Siapa boleh jaga? Jadi kita kena menyusahkan orang, kan? Orang suruh bimbang, nak tinggal kita suruh orang kat rumah. Okey? Kemudian agak-agaknya makan macam sedap tak hari ni. Macam Ustazah bilang makan sampai 3 hari. Boleh? 100 tahun. Sekarang boleh. 100 tahun. Tinggi pun dah tak ada. Kekuatan dah tak ada. Masya Allah. Okay? So sekarang masih kuat kan? Alhamdulillah. Okay? Tapi kalau awak sekarang beramal, melakukan ketaatan, sekali awak hidup sampai 80, 90, 100 tahun, mudah-mudahan insya-Allah makan obat dari sekarang makan obat bagus-bagus, insya-Allah awak tak nyanjung. Saya ni jual obat kalau nak beli. Betul. Ini untuk jaga kawan sekarang ambil obat supaya tak mudah nak awet muda. Tak mudah tua. So saya ada satu obat saya makan setiap hari, bagus, sihat walafiat. Jadi kalau awak tak, saya recommendkan nak beli. Dah. Ini obat insya-Allah awak susah nyanyuk. Baca Quran. Jangan obat saya. Ini yang benar. Awak tetapkan diri awak macam mana sibuk drama Adam dan Hawa meninggal. Kenapa saya tahu drama Adam dan Hawa? Saya sampai terperanjat. Syamsyam peminat. Padahal dia suka tengok cerita apa kan? Dia tak nak tengok nak tengok cerita apa. Aku nak tengok hero cinta Bollywood. Saya tak tahu anak saya macam rahsia. Saya pun terperanjat. Siapa tu? Apa-apa Aziz Farouk. Dia minat nak tengok cerita tu. Jadi saya bilang, ini semua tak ada faedah. Faham tak? Tak ada faedah. Kita ada masa nak tengok drama, Hindustan, Melayu, lawak jenaka, apa lagi macam-macam lah kan. Cuba sekarang buang tentu. Potong masa kita. Awak cabar diri awak. Saya takkan soal. Awak cabar diri awak. Ni bulan 1. Bulan 7 akhir, bulan 6 Ramadan. Awak cabar diri awak sendiri dan saya yakin awak boleh buat. 3 surah ni apa? Sajadah, Yasin. Hafal dan terus baca tak betul Quran. Sajadah, Yasin, Muluk. Ini 3 amalan ni, 3 surah ni kita nak baca setiap malam sebelum tidur. Faham tak? Awak hafal. Dan kalau besok-besok kita dah tua kan, kita dah makan obat nyanyuk ni. Ni obat nyanyuk, bukan obat nyamuk. Okay? Obat nyanyuk. Jadi kita makan. Hari-hari baca Quran. Kalau boleh dapat 1 hari 1 juzuk lah. Paling kurang mesti dapat. Ini aku mesti pastikan. Apa dah tu? Tak boleh, kita duduk 24 jam bukan suruh duduk sekali baca 21 juzuk. Dalam solat boleh baca Quran. Baca 5 waktu insya-Allah awak dapat 1 waktu 2 rakaat. Okey? So muka surat ada berapa? 1 juzuk berapa muka surat? 20. Kan? Awak bagilah. 20 muka surat bermakna 1 kali solat berapa muka surat nak kena baca? 4 kan? Betul tak? 4 bermakna ini 1 ni 2. Jadi awak bila nak solat awak ambil Quran tahu depan mata baca sampai habis rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua tak pin kat sini pusatkan 1 2 habis. Tu subuh. Atau apa kata panjangmu. Dan ada kafiah subuh kan? Bagilah. Jadi awak 1 hari 1 juzuk dalam solat. Tak payah hafal, baca dalam Quran depan mata. Boleh. Okey.
Dan duduk-duduk, kita duduk bini, kita baca apa-apa surah-surah yang kita boleh hafal. Besok kita dah tua, nak pergi kedai tak boleh, nak pergi jalan tak boleh, high tea, low tea tak boleh, kahwin tak boleh. So duduk saja, makan pun dah tak apa lah banyak. So duduk kita zikir, kita baca Quran. Mata tak nampak, bikin cermin pun dah tak nampak. Anak-anak dah hantar laser lah, dah macam-macam pun dah tak boleh. Okay? Tapi awak punya otak masih boleh. Kan? So atas ingatan awak baca. Sesekali panggil anak cucu, semakkan nenek punya bacaan. Betul tak? Betul nenek baca Yasin. Kenapa? Alah bisa tegal biasa. Masa muda sudah hafal dan hafal. Kadang-kadang hafal, baca bagus. Sudah hafal, kadang-kadang dia baca, kadang tidak. Nak baca tak tidak. Begitulah Yasin awak, rongak sana, rongak sini. Rongak sana, rongak sini. Pasal tak buat lagi. Dah hafal, jangan tinggalkan, baca terus. Okay? Kenapa dia buat kita buat macam gini? Sebab kita nak cari redha Allah, bukan redha manusia. Faham tak? Kita tak buat kerana nak kap, nak nama, nak sijil, bukan. Kita buat kerana kita harap Allah sayang dan kita orang ni dah tua pun baca Quran. Faham tak? Allah lihat kita kan? Dia masa muda, dia habiskan masa dia jaga anak, urus rumah tangga, layan suami, jaga mak mertua, jaga itu, jaga ini, semua dia jaga. Tapi diri dia tak jaga. Tapi ini orang, semua dia jaga, diri dia nombor satu dia jaga. Oh, dia jaga, pergi spa, pergi facial, beli make up lah. Dia jaga diri dia supaya senantiasa dicinta, dikasih, direda oleh Allah Ta'ala. Saat kita jaga siapa pun, amalan dia dengan Tuhan dia tak pernah kurangkan. Dia tak pernah putuskan. Okay? Bila dia solat dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Bila dia puasa kerana Allah betul-betul. Bukan kerana makan-makan atas meja. Bukan kerana nak pergi tengok lampu ke bulan Ramadan. Bukan kerana nak sambut gaya nak baju tu bagi minta. Dia kalau sedekah, dia sedekah lillahi ta'ala. Dia tak loki. Duit tak pernah terletak ke hati. Ada duit dia tolong orang susah. Bukan saja masjid dia beri, madrasah dia beri, apa dia beri. Tapi kalau ada orang susah dia tolong. Dia tak ingat, dia tahu ni duit, aku ada 10,000, 20,000, 100,000, mati tinggal. Terkejut mati sekarang, kita dah rugi. Sebab ini duit jenis hak waris. Kita tak ada kat akhirat. Sebab kita hidup tak ada yang buku, aku dah ada banyak. Happy. Ini bukan apa tahu pasal apa. Yalah, kita sedia payung sebelum hujan. Ini untuk masa tua. Sekarang dah 60. Bila dah tua? Dah tua belum? Dah. Tapi saya cakap ni untuk hari tua. Kadang saya pening bila dia nak tua. Kita kurang tawakal. Satu, kita takut nanti besok anak-anak tak pelihara kita. Keluarga tak ada, apa tak ada duit, susah. Okay? Jadi kita nak takut, simpan. Beli gelang tak apa, ni jampas setengah murah dah jatuh kan. Beli, kita beli ni belangko, simpan. Besok hari mas naik, kita boleh jual untuk hari-hari keperluan kita. Asyik nak gitu je, kita tak boleh ingat tentang akhirat kita. Tapi orang wanita beriman, insyaAllah. Dunia dia kejar, dia tahu takkan sampai ke mana. Sekadar dia ambil untuk keperluan dia. Tapi akhirat yang akan dia yang paling utama. Hidup dia sebagaimana kita ikrar, inna salati wa nusuki wa mamati lillahi. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Bukan untuk suami, bukan untuk anak, bukan untuk mak, bukan untuk kawan, bukan untuk nama, bukan untuk kedudukan, bukan untuk harta, bukan untuk kesenangan. Tak, hanya untuk Allah. Apa saja yang boleh mendekatkan kita kepada Allah, kita usahakan. Kenapa orang ni boleh buat gini? Sebab dia kenal Tuhan. Okay? So kita belajar tauhid, belajar. Lihat apa yang Allah telah berikan kepada kita. Jangan selalu duduk fikir apa yang Tuhan belum beri kepada kita. Apa yang kita belum dapat. Okay? Misalnya katalah, awak dah pernah pergi Mekah, Madinah. Okay? Habis kata, kita dah ikut juga rombongan. Pergi apa? Ikut Ustaz Fauzi Jejak Rasul. Misalnya, yang ada kata, saya dah pergi Spain sama Morocco. Yang ada pergi Turki. Yang ada dah pergi Iran. Yang ada dah pergi sana sini.
Itulah saya semua tempat dah pergi. Cuma itulah lagi 3-4 tempat lagi saya belum pergi. Jangan fikir yang belum pergi, syukurlah yang sudah pergi. Kita tak pernah fikir yang kita syukur yang sudah pergi. Berapa banyak orang tanpa pergi Mekah Madinah? Tak pun tak dapat. Ada duit pun tak sampai. Kan? Awak dah pergi berapa kali? Tak syukur ke nikmat Allah telah beri? Yelah, kita memang dah pergi. Tapi cara cakap kita tak menampakkan kita bersyukur. Banyak orang tak dapat pergi tau. Awak orang pilihan. Bila kita pergi ke Mekah atau Madinah, bila kita sujud, saya bila sujud saya tak tahu macam mana nak cakap. Sebab kalau kita berada di Madinah, depan kita Rasulullah, imam dia orang soleh. Dalam masjid berapa banyak wali-wali Allah dia. Kita tak tahu siapa. Setiap 40 orang beriman berkumpul, satu mesti wali Allah. Kemudian semua ni orang-orang baik. Kita belumlah baik sangat macam sebagaimana dikehendaki. Masih banyak salah, silap, dosa kita. Jadi kita harap kita sujud. Bila sujud tu rasa tak tahu nak cakap, macam pecah hati. Gemuk, nangis kita. Sebab apa kita rasa kita sujud di sini, ya Allah, depan di dalam masjid yang ada Rasulullah. Kalau kat Mekah dalam masjid yang ada Kaabah yang kau muliakan, dengan begitu banyak orang-orang soleh, dengan imam yang soleh, aku sujud bersama mereka. Mudah-mudahan kau curahkan rahmat pada mereka. Kesian kalau aku, berilah kalau aku juga. Itu yang kita berikan lagi. Kita bukan orang hebat. Kita bukan orang yang sangat berkedudukan. Dunia orang pun tak kenal kita. Sampai di sisi Allah bagaimana kedudukan kita. Jadi kita dapat sujud bersama orang baik. Semua di saudara kita. Kalau pergi Mekah, orang pandang orang ni lah macam orang rasa bagus, orang ni tak bagus. Dia ni kotor, dia ni hitam, dia ni gitu, dia gini. Ini dah hati kita tak betul. Pandang ni semua saudara kita. Kita dapat bertemu saudara kita. Kita sujud, kita ingat semua orang baik. Mudah-mudahan aku yang belum baik, dengan sebab bersama dengan orang baik, aku dapat kebaikan. Syukur, walaupun sekali kita dapat. Tapi saya belum pergi, atau dulu pergi tak teringat macam itu. Tak apa. Kumpul duit. Kumpul. Jangan pergi makan sana sini. Jangan beli itu ini. Kumpul. Ada saja 9 hari pun tak apa. Betul cakap Ustazah. Kita pergi, kita sujud, kita nangis pada Allah. Engkau lah orang, aku bersama dengan orang engkau yang kau sayang. Sayangilah aku, redailah aku. Bila Allah redha pada kita, Allah sayang pada kita, adalah tu hadis kudusi. Nabi menerangkan, Allah perintah pada para malaikat, aku sayang pada hamba ini, sayangilah dia. Bila Allah perintah gitu, malaikat semakin sayang kita. Apa maksud sayang? Malaikat selalu doakan kita. Selalu doakan kita. Kalau dalam dunia, doa orang kena zalim, tak kira Islam atau kafir, dia dizalimi, dia doa Allah boleh kabulkan. Doa ibu bapa untuk kebaikan anak dia, Allah akan kabulkan. Doa ibu bapa untuk keburukan anak dia, Allah akan kabulkan. Doa orang yang sembah berhala, Allah kabulkan. Bagaimana pula kalau malaikat doakan kita? Masya Allah. Kenapa kita boleh macam rasa tenang bila kita ingat macam ni? Sebab kita beriman, ya. Orang beriman dengar kita, subhanallah. Saya seronok, saya cakap. Kadang sampai saya duduk kat kursi OSIM tu kan. Anak saya berikan, pada belakang saya sikit, saya duduk. Nanti saya bawa saya punya iPhone tu. Saya buka YouTube. Kadang-kadang buka tu seronok dia. Ini benda dah berhenti tau. Ini masih lagi tengok. Subhanallah. Okay. Kadang ada di antara dia punya ceramah-ceramah tu. Saya tak suka tengok ceramah yang kat Malaysia dan sebagainya, atau Indonesia atau Singapura. Saya selalu buka ceramah yang bahasa Inggeris punya. Sampai boleh nangis kita. Sebab diingatkan kita kepada Allah. Allah yang jadikan kita, Allah yang ciptakan kita, bukan mak kita, bukan bapak kita, bukan kawan kita, bukan suami kita, bukan kita sayang ni semua orang. Kita tunaikan tanggungjawab, tapi hati kita hanya ingat kepada Allah. Sebab dia yang menjadikan kita. Dia menjadikan segala-galanya untuk kita. Hujan yang turun pun untuk kita. Kita sayang orang lain kita. Kalau air tak ada, macam mana kita? Allah jadikan panas matahari pun untuk kita. Allah jadikan angin pada bertiupan pun untuk kita. Okay?
Allah telah bagi kita umur yang panjang sampai hari ini. Kita nak minta panjang sampai berapa lama? Nabi ajar kita minta pada Allah panjang umur. Janganlah kau beri aku panjang umur yang terlalu panjang sehingga menyusahkan orang. Kita minta senantiasa kita berada dalam keimanan kepada Allah. Dan kalau Allah, kita selalu bangun pagi ada doa, bangun pagi yang kita doa, minta pada Allah, pelanalah agama aku yang menjadi pegangan aku, dan kehidupan aku dalam dunia ini kau jagakanlah kerana ini tempat aku tinggal. Dan bila kau mati, kau matikanlah, ke akhirat aku kau jadikan lebih baik sebab itu tempat kembali aku. Kalau hidup ini ya Allah baik bagi aku, kau hidupkanlah supaya aku dapat melakukan banyak ketaatan. Tapi kalau mati itu baik bagiku, rehat daripada maksiat, matikanlah. Kita tak minta mati, haram minta mati. Tapi kalau hidup banyak maksiat, kita akan kena dengan maksiat sangka orang yang ibadat. Mati itu rehat daripada maksiat, mati itu lebih baik. Tapi kalau hidup ni kita tidak bergelimang dengan maksiat, kita boleh lakukan semua perkara yang Tuhan beritahu dengan semudah dan senang, dan kita boleh buat lagi banyak ibadah daripada sekarang, dan hidupkanlah kita. Alhamdulillah kita hidup dalam baik. So, saya berani cakap kita hidup dalam baik, saya dapat datang mengajar, awak dapat datang belajar. Faham tak? Macam mana urusan dunia kita, hiruk pikuk kita mesti dapat datang belajar. Kita mesti dapat dengar belajar. Sama dengan awak belajar dengan saya, atau dengan siapa orang datang belajar. Kan mana kita mesti dapat kehidupan yang baik. Kita mesti dapat rahmat dan barakah dari Allah. Jadi kita nak supaya kita dapat terus belajar. Sebab tempat ini banyak rahmat. Kita dapat terus solat, kita dapat terus berzikir, membaca Al-Quran, kita dapat uruskan rumah tangga kita dapat baca kebaikan pada keluarga kita. Ini kebaikan. Jangan nanti kalau sikit saja, sudahlah lagi mati lagi bagus. Kalau awak dah cukup amal, mati tak pun. Faham tak? So kita punya permintaan hidup, selagi hidup ni mendatangkan kemudahan dari kita. Dan kalau Allah nak ambil nyawa kita sebagai kerehatan dari segala dosa, supaya kita tidak terlibat dalam dosa. Sebab kita hidup kadang-kadang, kita mahu tak mahu kadang-kadang terjebak dalam dosa. Pergi mengkahwin, terjebak dalam dosa tak? Terjebak, campur aduk dosa tak? Dosa. Jangan bilang ni majlis kita semua ada pahala. Banyak dosa daripada pahala. Dan orang mulai lupa, lalai. Sebab bila tak kenal Allah, kita akan lalai. Kita akan banyak pembaziran, kita akan banyak penyelewengan, kita akan banyak ikut ke orang-orang kafir tanpa kita rasa bersalah dan berdosa dan sebagainya. Macam yang saya tak tahu pernah dengar atau tak pernah dengar, atau tahu atau tak tahu. Ada satu imam. Imam ni laki-laki. Imam lah kan, bukan perempuan kan imam. Tapi dia punya pasangan laki-laki. Dia imam, pasangannya laki-laki. Dan di Amerika dia bikin satu masjid. Dalam masjid dia yang jadi imam. Laki-laki ni nak kahwin laki-laki, dia nikahkan. Perempuan ni nak kahwin perempuan ni, dia nikahkan. Sekarang dalam masjid dia, lelaki perempuan semayang sama-sama. Kadang-kadang perempuan jadi imam, kadang-kadang lelaki jadi imam. Dia kata ini kita orang Islam, yang Muslim. Kita tak boleh lah terlalu sangat ketat. Kita mesti fleksibel, kasih orang semua happy, kasih orang semua senang. Pasal apa? Ini orang homo ke, orang lesbian ni pun manusia juga. So dia buat undang-undang, semua ikut peraturan dia. Kenapa dia boleh buat demikian? Dan banyak orang pergi. Yang pergi semua homo dan lesbian lah. Banyak orang pergi, apa pasal? Pasal dia rasa ini undang-undang boleh diubah sesuaikan dan dia boleh buat suka hati dia. Mereka tak ada tauhid lah. Kalau ada tauhid boleh buat gini? Tak boleh. Kalau awak kenal Allah, ini semua perkara haram, kenapa awak lakukan? Dan kita dah tahu, bagi orang beriman yang percaya pada Allah, dia tahu Allah dah nak hancurkan dunia ni. Kita tak tahu zaman kita ke, zaman anak-anak kita ke, bila ke kita tak tahu. Sebab terlalu banyak tanda-tanda kiamat sudah nampak. Bagi orang yang kenal pada Allah Ta'ala, insyaAllah awak kenal, kita akan nampak tanda-tanda tu. Tapi bagi orang yang tak kenal Allah Ta'ala, dia akan cakap, itu biasa.
Ini everybody bikin, semua orang bikin. It's natural one. Itu biasa, ini biasa. Apa pula yang tak boleh? Kita salam orang apa ada. Just shake hand, takkan tak boleh shake hand. Habis jumpa orang tunggu tak boleh minta shake hand, jatuhkan muka orang, tak dosa. Dia akan cakap gitu balik dengan kita. Faham tak? Sebab apa? Dia hati kosong daripada makrifat. Yang awak ikut awak orang Islam, awak ikut siapa? Ikut Rasulullah atau awak ikut orang lain? Saya ada ustaz saya bilang boleh. Ustaz awak bilang boleh bersalaman dengan perempuan, tanya ustaz awak dia ikut siapa? Kalau dia ikut ajaran Nabi Muhammad SAW, cari dah berjalan. Nabi pernah sentuh perempuan yang bukan mahram tu. Tak pernah salam. Kenapa sekarang boleh? Pasal ustaz cakap boleh, jadi semua boleh. Ini soal makrifat. Ini soal makrifat pada Allah SWT. Okey? Jadi kita cuma baca apa? Baca tu dah sikit. Cerita dia panjang. Okey? Tak, memang tauhid macam gitu. Tauhid, ada satu nama kalau kemarin awak ingat, ilmu kalam. Ada tak? Ilmu kalam, bercakap. Dengan percakapan, baru kita dapat pemahaman. Kalau bilang, okey, naik kita belajar tauhid, tauhid tu penting dalam Islam. Kalau okey, dah habis. Apa dengar, dah begitu dah. Tapi macam tak masuk. Tapi bila dia explain, baru kita faham. Baru kita boleh tangkap. Okey, wallahualam. Ada apa-apa nak tanya? Masih bagus. Soalan pun jangan ada. Soal pun lagi jangan mimpi ada. Masing-masing punya kelas.